Bagi saya, selain ataupun sebelum nak cakap tentang subsidi RON 95 secara ringkas ke je, saya fikirlah bila nak bincang, nak prepare tentang episod ni, macam mana nak fikir tentang bajet ni. Bagi saya, kita mula yang positif sikit dulu. Soal, apakah mungkin yang menjadi sasaran dan kemahuan PMX apabila dia masuk ke Dewan untuk bentang bajet? Dan saya nak cuba tengok, kalau saya nak katakan ini adalah bajet yang berjaya, apa yang dia berjaya? Untuk saya KJ, bila saya fikir balik, satu ialah the tone. Dia dah set the tone untuk redistribution of wealth ataupun pengagihan semula kekayaan negara. Benda ni bukanlah benda yang baru, tetapi dia sangat menekankan perkara itu. Contohnya dengan menyebut mahakaya 3 kali dalam hanya beberapa minit. Jadi itu adalah satu benda yang dia nak tunjuk, dia nak double down. Kedua adalah soal konsolidasi fiskal ataupun maknanya kerajaan jimat duit. Tak belanja banyak dan juga cukai lebih. Nanti kita bincang tentang perkara itu. Katanya defisit akan kurang daripada 4.3% ke bawah 4%. So dia dapat berjaya untuk tekankan perkara itu. Ketiga ialah sediakan ground untuk subsidi RON 95. So 3 perkara tu, kalau itulah sasaran PMX bila dia masuk bentang, I think he achieved that. Then we can talk about details. Ya, saya rasa sebelum kita bincang secara mendalam details ya, secara keseluruhan saya boleh rumuskan bahawa bajet ini bajet yang selamat, safe. Ada usaha untuk bergerak ke arah reformasi fiskal dan juga penstrukturan kekayaan ataupun pengagihan kekayaan dan penstrukturan semula pendapatan kerajaan dan juga perbelanjaan kerajaan. Dari segi dia punya overall direction, saya nampak ada usaha untuk cuba memperkasakan tenaga kerja Malaysia sebab gaji minimum pun dinaikkan, ada pengumuman berkenaan dengan progressive wage model. Ada juga usaha yang saya sangat suka, iaitu potongan cukai untuk mengambil ataupun untuk hire wanita yang nak kembali ke alam pekerjaan. So I thought that was a very nice progressive announcement. Ada beberapa potongan cukai ataupun tax relief bagi ibu bapa yang sedang menjaga untuk kita menjaga anak-anak mereka, terutama anak-anak OKU. Ada banyak tax relief for care, which I thought was quite caring. Banyak usaha ke arah mempermudahkan pelaburan asing. Itu memang PM double down lah dalam usaha beliau untuk meletakkan Malaysia sebagai satu destinasi, terutamanya dalam sektor pembuatan, E&E, data center. So dari segi overall strategi itu saya nampak ada, tapi selamat sebab mungkin ramai yang juga tertanya-tanya kenapa PM tidak seize the moment untuk melaksanakan reformasi yang lebih besar. Bagi pandangan saya, Syaril, mungkin PM rasa bahawa apa yang telah pun diumumkan itu sudah pun memadai untuk memperluaskan revenue base kerajaan. Sebab dengan penstrukturan semula subsidi hanya untuk golongan T15 sahaja, mungkin dia akan jimat dalam 8 bilion, 10 bilion, dan mungkin ruang itu sudah mencukupi untuk menjadikan sebagai sumber bagi perancangan pembangunan beliau. And he made a judgment call to say that 8 to 10 billion is enough for me, not upsetting too many people, dan saya akan tangguhkan dulu mungkin usaha-usaha yang lebih menyeluruh dari segi penstrukturan subsidi. Dan bagi pandangan saya, Syaril, mungkin ini adalah belanjawan yang terakhir untuk melaksanakan penstrukturan sebab bermula tahun depan kita akan masuk ke dalam pusingan politik ataupun political cycle, election cycle, sebab akan ada PRN di Sabah, seterusnya di Sarawak, lepas tu di Johor, di Melaka, dan selepas itu PRU. Dan biasanya, dan kita pun sebut pada tahun lepas bahawa belanjawan kali ini adalah belanjawan yang terakhir yang mungkin akan digunakan untuk memperkenalkan
langkah-langkah yang boleh dikatakan tidak popular tapi perlu dibuat untuk kelestarian masa depan kewangan negara. So GST is out, pension reform is out, full scale subsidy rationalisation is out. This is all we're going to get. Yeah, I go back to 2 tema daripada 3 tema saya sebut tadi. Nombor 1, dari segi doubling down on the redistribution narrative, pengagihan. Kedua ialah fiscal consolidation. Dia menambah cukai dan sebagainya dan mengurangkan perbelanjaan. Dan ketiga ialah RON 95 kan. Similar. Tapi ini 3 benda besar yang dia cuba capai. What he managed to do, saya rasa kerja ialah, kalau tengok 2 tu, fiscal consolidation dengan wealth distribution, kerja dah sebut angka-angka tertentu. So dengan penjimatan lah, kita ambil penjimatan 9 ke 10 bilion, sumbangan tunai rahmah yang ditambah hanya 3 bilion. Bukan hanyalah, banyak lah tu. Daripada dia save 10, dia belanja lebih, STR 3 bilion. So 7 bilion delta tu, difference tu, kalau kita ambil angka tersebut, itulah yang akan digunakan untuk benda-benda lain lah yang dia nak cuba buat untuk meletakkan landasan ekonomi Malaysia yang lebih kukuh. Tapi dari segi politiknya, dia berjaya untuk, sebab tak semua orang akan baca angka ni kerja. Dia akan boleh jual naratif bahawa saya ambil daripada maha kaya dan saya bagi lebih kepada rakyat kebanyakan. Tapi if you look at the details, I'm giving you extra 3, I'm taking 10 away. So 7 tu, 7 tu yang kita nak tengok di manakah yang akan dibelanjakan. Kemudian ada satu lagi benda besar yang kita tak sentuh lagi KJ, iaitu gaji minima. Naik daripada 1.5 kepada 1.7. Dan itu bukan perbelanjaan kerajaan. Mungkin adalah sedikit kekurangan pungutan cukai daripada syarikat-syarikat yang sekarang ni terpaksa bayar lebih 200 satu bulan. Tapi kita tak kira yang itulah. Maknanya itu adalah dasar yang diumumkan tanpa perlu pengeluaran belanja kerajaan, tapi memberi impact kepada, again, rakyat kebanyakan, rakyat yang pendapatannya rendah. So saya nampak itu bukan silap mata, saya tak nak sebut silap mata, tetapi mungkin kebijaksanaan dan kemampuan di mana dapat sebenarnya lebih, tetapi ada headline-headline tertentu yang boleh dilontarkan dalam pusingan naratif untuk nampak sebagai istilah yang saya pernah dengar orang cakap, Robin Hood itu bolehlah digunakan walaupun sebenarnya angkanya tidak satu dengan satu. Saya rasa lebihan itu sudah pasti akan digunakan terutamanya untuk projek-projek pembangunan. Ada yang banyak juga yang telah diumumkan. Antaranya yang saya sangat sokong adalah Sarawak Cancer Center ataupun Pusat Kanser Sarawak, yang mana saya pun dulu usahakan sewaktu saya jadi di KKM. Beberapa projek-projek besar untuk Sabah Sarawak, terutamanya lapangan terbang, jalan dan allocation tambahan, peruntukan tambahan untuk Sabah Sarawak. So you can see basically where it's going lah. Sebab jelas di mana Perdana Menteri telah pun mengagihkan revenue ataupun pendapatan tambahan tersebut. Saya juga nak sebut, Syaril, bahawa ini adalah bajet yang paling besar dalam sejarah negara kita. Hampir setiap tahun ialah bajet yang paling sebab besar. That's a good sign. That's a good sign because our GDP keep growing. That's all. Tetapi kalau kita dan tim kita telah pun buat perbandingan bajet tahun lepas dan tahun ini, peratusan peruntukan yang diberi kepada semua kementerian lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Jadi bila dia kata peningkatan bagi kementerian ini, peningkatan bagi kementerian XYZ, sebenarnya peningkatan itu disebabkan GDP yang lebih besar, bajet yang lebih besar lah, pendapatan yang lebih besar. Tracking tapi GDP dari segi pengagihan tu still plain vanilla lah, the same. So macam contoh Kementerian Kesihatan, dalam kertas putih kita letakkan bahawa aspirasi kita 5% GDP. Dia tak akan sampai 5% GDP lah. This is the same because the GDP has risen, budget allocation has risen, tetapi peruntukan yang diberi kepada KKM tu masih lagi portionnya masih lagi sama.